Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk teman-teman yang berkesempatan melayari alam maya ini. Doa saya sentiasa anda bahagia di hari baik, bulan baik. Hari ini kita dah masuk hari ke berapa dah ni ya? 19 Ramadan. Tinggal lagi sekitar dalam 10 hari je lagi. Ya, saudara Jeman, Harimau Berantai, saudara Mustafa Ilyas, saudara Samsul Anwar, Man, bagus Man ya, terima kasih. Fu Wui, Rubidin, apa khabar Abi? Bersama pasangan, doa saya anda bahagia selalu. Syah Ibrahim, terima kasih selamat malam bersama dengan saya. Pah Merah, terima kasih Pah, kadang-kadang Pah kirimkan juga Pah ya, live saya ini, terima kasih. Openg Temu, Zainul Abu Hassan, Rosli Bidi, Raban Tebin Kulub Sawa, Nur Maria, Man gambar apa pula? Oh, gambar rimau baik pula. Apa ini, singa baik dengan kucing. Saudara Khobrek Pui, Barudin Harun, Amir Dolah, apa lagi Man, Anggrit Rimba, tentulah Wangi Semerbak Setaman, Akasha Bakar Akasha, Saudara Awi Ros, Muhammad Yusuf Rejab, apa khabar? Amir Dolah, terima kasih. Ya, yang saya harapkan daripada saudara tidak lain tak bukan adalah like and share. Bila saya tengok like and share tu banyak, adalah semangat. Kalau tidak nanti itu menurun semangat. Letih juga saudara semayang tarawih, lepas tu kita puasa seharian. Hari ini dah masuk 19 Ramadan. Saudara ya, jadi baiklah saya harus meneruskan pencerahan malam ini supaya jangan ada yang tertinggal. Kerana terlebih dahulu saya ingin mengucapkan salam dan selamat menyambut Hari Sekerja Sedunia. Jadi saya nak sebut pun rasa letih lah, sebab saya tahu bahawa dekat 1 juta yang tidak ada pekerjaan. Nak kata nak sambut apa lagi kalau dah tak ada pekerjaan. Bagaimanapun mereka yang masih mempunyai pekerjaan itu, jagalah pekerjaan saudara dengan baik. Itulah yang ada pada kita. Supaya saudara jalan Jai, Datuk Jalani Harun, ayu tak ada audio. Audio apa lagi dia? Jai, saudara Rubidin. Jadi balik tadi dengan hari ini hari sekerja, saya mengharapkan supaya mereka yang masih lagi ada kerja, ada kerjaya, laksanakanlah tugas dengan baik. Yang tidak bekerja itu tunggulah nak buat macam mana saudara, bersabarlah menghadapi dugaan yang kita alami ini. Hari ini 19 Ramadan. 1 Mei, hari pekerja. Kes baru ada penurunan. Alhamdulillah, nampak gayanya hari ini ada sedikit penurunan, tapi masih lagi 2,000 ke atas. Semalam 3,788, hari ini 2,881. Jumlah keseluruhan sudah 411,594 dan kematian adalah sebanyak 15 orang hari ini. Menjadikan jumlah keseluruhan kematian di negara kita adalah kesan daripada COVID-19 ini ada 1,521. Di Sabah, Alhamdulillah, ada penurunan yang begitu ketara. Semalam 89, hari 64. Cuma di Labuan naik 1 mata, semalam 2, hari 3. Di Sarawak juga, Alhamdulillah, ada penurunan. Cuma masih lagi 400 lebih. Semalam 760, hari ini 445. Berusaha saudara supaya kita memutuskan jaringan ini. Di Kedah, semalam 136, hari ini 111. Masih lagi ratusannya. Di Penang semalam 250, hari ini kurang ceroy sebab masih lagi 133. Di Perak, Alhamdulillah, semalam 118, hari ini 64. Di Selangor juga, Alhamdulillah, semalam 1,265, hari ini 759. Cuma di Kuala Lumpur Wilayah Persekutuan, semalam 255, hari ini meningkat 315. Putrajaya naik 1, iaitu semalam 2, hari ini 3. Di Negeri Sembilan juga ada penurunan, semalam 136. Hari ini 89. Di Melaka turun 1 orang saja. Semalam 55, hari ini 54. Tetapi di Johor ya saudara, di Johor nampaknya ada peningkatan yang agak ketara. Ini menggusarkan kita sebab Johor kalau dia naik, dia selalunya jarang dia dapat turun dengan mudah. Dia seringkali dia meningkat, lepas itu dia bertahan 300-400. Kerana semalam di Johor 160. Hari ini dia naik sampai 310 orang. Ya saudara, di Pahang semalam 54, hari ini 47.
Di Terengganu ada peningkatan semalam 37, hari ini 42. Dan tahniah warga Perlis kembali sifar. Semalam memeranjatkan kita sebab ada naik 5 orang. Tapi hari ini sifar virus corona di Perlis. Di Kelantan masih lagi suasana yang tidak menyenangkan kita kerana semalam 464, hari ini 442 saja. Kurangnya pun 442. Jadi berhati-hati dan sentiasa menjaga kebersihan. Berusahalah kita memutuskan jaringan virus corona ini. Dan saya melihat kenyataan daripada Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak, Dr. Sim Kui Hian. Dia kata vaksin COVID-19 itu AstraZeneca tidak akan digunakan dalam program imunisasi di Sarawak. Dan ini berikutan pengumuman Kerajaan Pusat bahawa pusat pemberian vaksin PPV akan diwujudkan di Selangor dan Kuala Lumpur untuk memberikan vaksin berkenaan kepada mereka yang bersedia menerimanya. Jadi Menteri Penyelaras Program Imunisasi Tariq Jamaluddin turut memberikan tawaran yang sama kepada Sarawak, tapi Sarawak ini tak berpakai. Sebab mereka khawatir mengulas tawaran berkenaan. Sim berkata dia menghantar dalam Facebooknya, dia kata tidak ada vaksin AstraZeneca COVID-19 di Sarawak. Mereka yang ingin mendapatkan vaksin AstraZeneca COVID-19 harus pergilah ke mana-mana pusat vaksinasi di Selangor dan Kuala Lumpur, bukan di Sarawak. Artinya warga Sarawak menolak kehadiran vaksin ini. Ya, sebab kita melihat laporan macam-macam, tapi saya tak boleh menekankan permasalahan ini kerana nanti seolah-olah kita tak menggalakkan orang melakukan suntikan vaksin virus COVID-19 ini. Dan nampak gayanya pula ni, kita cuma nak bertanya lah dalam memberi vaksin ini, bila pula Imam Bilal mahu divaksinkan. Ini yang lebih penting bagi saya. Sebab selepas pekerja bar dan kasino, Ratu Cantik pula katanya semalam telah pun diberi vaksin. Yalah, dia seorang lah. Tapi masalah kita, kenapa itu diutamakan, kenapa tidak diutamakan kepada Bilal dan Imam Masjid. Inilah warga yang sentiasa berhubungan rapat dengan karyanya. Jadi sepatutnya pihak Kementerian Kesihatan berusaha untuk memberi suntikan vaksin ini kepada keseluruhan masjid. Tak ada pilih kasih lah. Jadi pegawai-pegawai di Kementerian Kesihatan buatlah bancian, hantarlah vaksin Pfizer ke ataupun apa saja vaksinnya. Yang terbaik ialah Pfizer lah yang kita beli, berbilion nilainya. Hantar dan pastikan semua imam dan bilal-bilal yang bertugas di masjid. Bagi saya itu lebih penting daripada kita mencari pekerja-pekerja bar lah apa semua tu. Betul mereka berurusan dengan publik, tapi jumlahnya di masjid lebih ramai. Itu caranya. Baik, saya itu yang saya dapat beri pencerahan, yang kita mohon supaya Bilal, imam dan kaki tangan masjid hendaklah diberi suntikan terlebih awal daripada orang-orang lain, ya. Jadi ini sekadar cadangan saya sajalah. Kalau mereka dengar apa nak buat, kita ni sekadar memberi pandangan. Baik, malam ini kita telah menanti malam Lailatul Qadar. Ya, malam ini kalau ikut kalendarnya malam yang ganjil, malam ini atau malam lusa dan seterusnya, malam-malam ganjil ke arah berakhirnya musim bulan Ramadan, yang kita nantikan itu malam Lailatul Qadar. Petunjuknya nampaknya begitulah sebab hari ini hujan. Di kawasan rumah saya pun hujan, sejuk, dia tenang. Selalunya gitulah keadaannya malam Lailatul Qadar. Dan saya ingin memberi pencerahan sedikit apa yang ditulis oleh Datuk Dr. Fatmah El-Zahra dalam entry-nya. Datuk Dr. Fatmah El-Zahra dari Surau Al-Islah di Taman Keramat, Kuala Lumpur. Dia kata bagi mereka yang merasakan kurang berpuas hati dengan ibadah puasanya sejak dari hari pertama berpuasa, anda tidak perlu risau katanya, kerana masih ada peluang lagi yang Allah berikan. Peluang terakhir Ramadan ini adalah pada 10 malam terakhir. Itu pada malam terakhir ini banyakkan berjaga di sebelah malam. Biarlah pada 10 malam terakhir ini waktu kita bertukar, sebelah siang kita berehat, kita tidur secukupnya untuk kita berjaga dan beribadah pada waktu malam. Kita bangun seawal pukul 2 pagi sehingga ke subuh dengan solat, zikir dan mengaji Al-Quran. Dan bermula dari sekarang, dia kata sepanjang 10 malam terakhir jangan tinggal doa Allahumma innaka afuun
tuibul afwa fafu'un anni. Itu doanya ya saudara ya. Allahumma innaka afuun tuibul afwa fa'fu anni. Doa ini jangan lupa dibaca sama malam sehinggalah berakhirnya bulan Ramadan. Kerana kita sentiasalah amalkan langkah-langkah ini sebelum berdoa, itu memuji Allah SWT. Kalau boleh sebutlah dengan 99 namanya. Kita berselawat, kita beristighfar dan berdoa. Dan apa yang kita doakan sentiasa diulang sebanyak 3 kali. Kerana Allah sangat menyukai angka 3. Manakala Nabi Muhammad SAW pula suka pada angka 7. Kepada wanita dalam haid, tetap jangan lepaskan peluang ini. Boleh berdoa. Doa kita dengan Allah tidak ada pemisah ya. Walaupun kaum wanita dalam haid datang bulan ya, tapi masih lagi boleh berdoa. Cuma tak boleh sembahyang lah, tak boleh solat ya. Jadi sepanjang malam hidupkan suasana harmoni dalam rumah tangga kita. Jangan wujudkan sebarang permasalahan dalam keluarga. Jangan ada perbalahan adik-beradik, anak dengan ibu. Pastikan anak-anak sentiasa menghormati ibu. Belailah kasih sayang ibu. Rawatlah cinta kasih sayang antara anak dengan ibu, ibu dengan anak dalam sebuah keluarga. Kerana bila sebuah keluarga itu tenang, tentram dan dipenuhi dengan suasana yang bahagia, maka rezeki itu dengan mudah datang. Bagi rumah tangga yang sentiasa berceramuk, bercempera, bergaduh, berbalah dan sebagainya, selalu almarhum ibu saya dia kata, kalau kamu bergaduh selalu adik-beradik ni, tak masuk rezeki. Ini saya ingat lagi pesanan daripada almarhumah ibu saya. Semoga Allah menempatkan dapat rohnya di kalangan orang-orang yang beriman dan dikasihi. Ya, itu gambarannya supaya jadi kita pula dia nak sentiasa bersabar dengan kerenak suami isteri. Suami pula kena tengoklah kalau kalau isteri tu tak masak, jangan marah, kejutkan. Kalau tak boleh sama-sama lah masak. Kalau tidak, order dari kedai lah ya. Sebab kedai dibuka sehingga jam 2 pagi. Kemudian begitu juga isteri. Kalau suami tu berdengkur kuat, jangan tepuk-tepuk badannya. Tak boleh sangat, tutuplah sebelah telinga. Sebab dalam keadaan zaman dalam musim-musim begini ni, kita harus menceriakan suasana rumah tangga kita. Si isteri menyayangi suami, menghormati suami, suami menyayangi isteri, dan ibu bapa kasih dan sayang pada anak-anak, anak-anak menghormati kedua ibu bapa. InsyaAllah, kalau itu suasananya, rezeki kita akan datang mencurah-curah. Kerana jika suasana aman dalam rumah kita, kita tidak mungkin lagi dapat bertemu lagi dengan malam-malam Lailatul Qadar. Kalau boleh malam Lailatul Qadar ni, biar rumah kita ni bersih. Kalau boleh, kalau ada setanggi, bakarkan setanggi, harum-haruman rumah. Waktu siang tu suami ke isteri, anak-anak saling bantu-bantu mengemaskan rumah ya. Kerana pernah terjadi pada zaman Nabi SAW, terdapat 2 orang pemuda yang bertengkar dan terus malaikat Jibril membatalkan untuk memberitahu bila sebenarnya malam Lailatul Qadar itu. Jadi kata doktor tadi, dia kata create peacefully in our house. Jika kita ada merasai kelainan pada malam ini nanti, beritahu ahli keluarga kita yang lain. Kejut mereka jika mereka tidur. Kalau terasa malam ni agak pelik sikit. Peliknya tu bukanlah tiba-tiba dentuman atau semua, tidak. Macam saya tadi terkejut juga. Dalam hujan ribut tadi ada juga kilat sambar menyambar. Tapi suasananya tenang balik. Sahaja ya. Jadi bermula dari hari ini sehinggalah malam-malam tersebut sentiasa dalam berwuduk. Kalau boleh sentiasa ada air semayam, sentiasa pakai pakaian bersih. Sentiasa dalam keadaan wangi. Kerana kita inginkan malaikat sentiasa berada dengan kita. Jangan biarkan Ramadan ini berlalu tanpa dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah SWT. Malam ini, sehinggalah malam terakhir, 10 malam terakhir ini, malam pecutan, adalah malam untuk kita memohon keampunan daripada Allah SWT. Semoga saudara memperolehi doa saudara dimakbulkan oleh Allah SWT. Ya, saudara? Baik. Jadi untuk itu rezeki kena cari juga. Mencari rezeki dengan berniaga. Jangan lupa hubungi Azhar 0113304141. Ini ruangan e-commerce kita. Saya akan menyantuni kalau saudara ada kiriman barang-barang produk tapi nampaknya tak ada lagi. Ya, Azhar 0113304141. Perniagaannya ibunya adalah Rantuk Balu Perdal. Dan saya lihat dia ada buat sambal pahang. Itu sambal pahang ni cili hijau. Saya tak tahu lagi. Saya pun bukan suka makan sambal, jadi tak tahu macam mana keenakan. Tapi seluruh wanita dia suka. Jadi boleh berhubung dengan Azhar 0113304141.
41241 ataupun berhubung dengan Siti Fareha 017 711 4300. 017-711-4300. Saudara kena cepat sebab macam hari ini Siti Fareha pulang ke rumah ibunya. Jadi saya bisa dengan menantu saya tak ada hari ni di rumah. Dia buka puasa dengan keluarganya. Tapi besok dia akan pulang. Tentulah kalau saudara ada keadaan pesanan, sebab pesanan untuk dendeng manis Siti Fareha ini terpaksa mengambil masa 2-3 hari untuk menyiapkannya. Saudara boleh juga di sekitar Lembah Kelang boleh berhubung dengan Syauqi untuk buah-buahan segar 012-357-5703. Itu buah-buahan segar ya saudara. Buka puasa saya ada buah mangga dihantar tadi tu, sedap, manis, besar dan segar. Jadi boleh berhubung dengan Syauqi 012-357-5703. Jangan lupa dalam kesempatan ini juga adalah toko jamu kemaman. Produk dari saudara Zul 019-917-0449. Malam ni saya beri pencerahan lagi tentang susu kami merah Goji Extract dan Collagen. Ya saudara, susu kami merah ini adalah membantu untuk menguatkan sistem imunisasi dan antibodi, membantu pembentukan gigi, tulang, sel darah, tisu badan yang baik, membantu meningkatkan kecerdasan diri dan minda, sistem membantu mengawal kadar kolesterol dalam badan. Ini dekat-dekat nak dekat-dekat raya ni kena standby ni. Nanti banyak kolesterol, makan lemang, makan ketupat, itu semua kolesterol tu nanti tu. Jadi yang ini juga disaran kepada ibu-ibu yang hamil bagi memutihkan kulit bayi dalam kandungan. Beliau juga menyediakan free gift, iaitu minyak gamat untuk melegakan lengan-lengan sendi, terkehil, bengkak, luka-luka kecil. Jadi free gift ini adalah sehingga usai bulan Ramadan. Selepas bulan Ramadan tak adalah free gift. Tak tahulah kalau saudara Zul dia kata nak bagi lagi pada teman-teman semua, silakanlah. Okey saudara, itu saja e-commerce kita malam ini. Salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Saya selalu mengingatkan kita kena insaf bahawa kalau negara kita berbelanja tanpa had, maka negara kita akan menuju kepada kepengkapan. Jadi untuk menyekat suasana ini sepatutnya perlulah diadakan sidang parlimen. Barulah wang ataupun perbelanjaan itu dapat disemak, semak dan imbang. Baik saudara, tajuk perbincangan kita malam ini adalah pelik sikit saja saya buat, iaitu harta polis pun kena sakau. Harta polis pun kena sakau. Bahasa anak muda kita kena balun. Bahasa orang lain, bahasa yang tepatnya, harta milik pasukan polis pun kena curi. Saya nak ingin memberi pencerahan sebab semalam saya dah sebut benda tu. Tapi sebelum saya memberi pencerahan, sebab malam ini banyak berkisar kepada masalah pasukan polis dan kementeriannya. Sebab saya dapat banyak titipan, kenyataan daripada pimpinan-pimpinan polis, sama ada bekas ketua polis negara yang telah pun bersara, mereka juga memberi komen. Begitu juga dengan teman-teman yang lain. Jadi sebelum itu kita santun dulu pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Periksa suhu masuk ke pasar, saniasi tangan melangkah di lantai. Sudah tahu gelombang besar, berlengah jangan mencari pantai. Dah tahu depan tu ribut akan datang ni, janganlah berlengah-lengah untuk segera mencari pantai. Yang kau gedak buat apa? Ini masalahnya. Kemudian kata Pak Nazir lagi, membeli belah di pekan kesam, rasa penat lalu berhenti. Demokrasi sudah menjadi songsang, dirobek pengkhianat, menzalimi majoriti. Inilah yang Pak Nazir tegur kita, bahawa beliau nampaknya bersetuju dengan saya bahawa demokrasi kita sudah songsang. Terima kasih Pak Nazir mengirim pantun kiriman yang begitu bermakna. Memanglah Pak Nazir ni dia menegur ataupun menyindir dalam bahasa pantun yang cukup molek. Sebelum saya beri pencerahan lagi, saudara, jangan lupa Yang Hormat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Presiden UMNO yang terbaik, Rudi Sapawi. Saya ingin memberi peringatan bagi mereka yang menyunting semula live saya dan masuk ke channel, sebab malam ni kadang-kadang ada benda-benda yang sensitif, sebab bila kita menyentuh pasukan polis, pasukan keselamatan. Jadi kalau anda yang menyunting halaman saya ini, anda adalah bertanggungjawab atas setiap suntingan anda, sebab saya tidak mampu untuk membaca ataupun melihat setiap suntingan itu, kerana saya tahu ada masuk dalam channel YouTube dan beberapa saluran yang lain. Saya tidak menghalang, tetapi anda lah yang harus bertanggungjawab
kerana saya tidak bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang dibuat. Sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis ataupun memberi komen. Pihak saya juga tidak mampu untuk memantau kesemua komen dan yang ditulis di sini. Segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri, bukan saya. Saya dalam keadaan begini, saya ingin juga menyatakan kalau saya mahu memberi pandangan, komen, yang malam-malam yang agak sensitif ni, malam Datuk Kadar lah, mudah-mudahan janganlah kita gunakan dengan bahasa-bahasa yang tidak baik. Gunakanlah bahasa-bahasa yang menyantuni warga bangsa kita dengan sebaik mungkin, ya saudara. Tentang kumpulan wang sebenar pekerja, kita tunggulah hari 3 bulan nanti. Begitu juga dengan moratorium pun bersabarlah. Saya pun, keluarga saya pun sudah berkali-kali dihubungi oleh pihak bank untuk menuntut dia berbayaran dengan ugutan. Kalau tak bayar akan ditarik. Kalau tarik kereta tu nak ke mana, macam mana lah nak menghadapi raya. Walaupun tak dapat nak merentasi daerah, melintasi sempadan dan sebagainya, tapi nak beli barang, nak bergerak macam mana. Itulah keadaannya, kadang-kadang mereka tidak memikirkan langsung. Hari ini tentang kedudukan harga barangan di pasaran, alhamdulillah. Ini yang kita nak. Jadi Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna, Datuk Seri Alexander Nata Lenggi telah pun mengumumkan bahawa fasa kedua kawalan harga barangan akan berkuat kuasa selama 15 hari bermula 6 hingga 20 Mei. Alhamdulillah. Tapi jangan buat pengumuman saja, Yang Hormat. Pastikan kaki tangan daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna turun ke lapangan, supaya apa yang ditetapkan dipatuhi. Kerana Yang Berhormat telah pun menyatakan senarai dapat sejumlah 20 lagi barangan yang diklasifikasikan pada harga seboleh mungkin warga minta harga lantai. Jadi senarai tambah itu membabitkan barangan seperti tomato, cili merah, bugis bulat yang diimport, kacang panjang, sawi hijau, terung panjang, timun, halia tua, kelapa. Ini kelapa biji ni, dan kelapa parut, harga runcit. Ini turut melibatkan bawang merah besar yang diimport daripada China dan bawang besar daripada Holland, bawang putih yang diimport dari negara China, kacang tanah, ikan segar beku kembung, ikan kembung. Tapi saya tengok tadi di pasar RM20 sekilo. Minta lah supaya dapat dikurangkan. Ikan segar beku selar, ikan segar beku selayang dan ikan demuduk. Katanya menerusi kenyataan pada hari ini. Jadi ini keadaannya. Jadi saya tengok jenis-jenis ikan tu, itulah ikan yang boleh kita makan dengan harga yang boleh dikurangkan. Kalau boleh, kalau tidak nanti nanyalah. Inilah ikan-ikan yang jadi makanan santapan warga bangsa kita Marhain. Ikan kembung, ikan selar, ikan selayang, ikan demuduk. Tapi tak merasalah nak makan ikan kurau dan sebagainya, ya saudara. Itu harga yang tinggi. Nak makan udang tak boleh, nak makan udang galah tak boleh. Tak ada kawalan. Allah Akbar, macam mana raya kita nanti. Itulah keadaan saya, itu harga di pasaran. Tapi kita melihat bahawa kerajaan hari ini belum pun tamat sepenggal. Kita nak masuk ni bab menyantuni sikit-sikit ni. Belum pun tamat sepenggal sebenarnya kerajaan yang beralih angin daripada Barisan Nasional kepada Pakatan Harapan, kemudian kepada Perikatan Nasional. Tak tamat pun sebelah, ada sepenggal. Baru 3 tahun. Tapi mereka merentah ekonomi negara dilihat jatuh tergolek dan jauh ketinggalan daripada negara-negara ASEAN. Jadi apa yang disarankan oleh Najib, beliau menyantuni masalah rakyat. Walaupun beliau susah turun naik ke mahkamah, tapi beliau sentiasa memikirkan soal rakyat. Dan Najib berkata Malaysia ketinggalan dari segi ekonomi, sedangkan negara lain sedang memulih daripada impak pandemik COVID-19. Malaysia juga sedang ketinggalan sejak PRU14. Lain-lain pasaran saham dunia sedang merekod tahap paling tinggi dalam sejarah, tapi pasaran Malaysia masih suram dan tidak bermain. Pelabur asing masih keluarkan dana mereka dari pasaran saham kita tiap-tiap tahun. Sejak Mei 2018 termasuklah tahun 2021 yang begitu ketara sekali. Jadi menurut mantan Perdana Menteri kita itu, sebab itulah kita perlu menghentikan darurat. Ini keadaannya, puncanya bila melihatlah darurat. Bila diumumkan adanya darurat negara kita ini, maka pelabur berlari demi kita menghentikan darurat untuk memulihkan demokrasi dan mengawal COVID-19 sebaik mungkin.
Jadi pulihkanlah sebuah kerajaan yang kuat serta kompeten. Jangan hanya kepentingan politik dan kuasa. Malaysia jangan dibiarkan ketinggalan ke belakang. Jadi menurutnya dia kata bukan sains dan data adalah rekaan kerajaan bahawa parlimen tidak boleh berlangsung sebab terlalu ramai orang tua yang telah divaksin dalam dewan berisiko dijangkiti COVID-19. Ya, kalau nak katakan bahawa risiko sebagainya, yang tua-tua pun kena juga walaupun mereka telah diberi suntikan vaksin. Inilah keadaan saya. Ini dan selalu sekarang ini kita dalam membicarakan soal antara moral dan liability politics. Saya ada terima bertanya pada saya, betul ke dia kata Menteri Perdagangan Perindustrian dan Antarabangsa Datuk Azmin Ali dia pergi ke Mekah tu, dia naik kapal terbang kerajaan ke atau yang biasa. Jadi soalnya sekarang ni, kenapa waktu sekarang nak pergi buat umrah sedangkan itu sunnah? Sepatutnya dia wajib menjaga negara, berusaha untuk dapatkan pelabur. Apa yang diumumkan sebentar tadi yang saya tengok dalam wall, dia kata baru MOU, baru cadangan untuk pemasaran minyak kelapa sawit. Tak apalah begitu. Tetapi bagaimanapun kalau beliau menggunakan segala kemudahan kerajaan, naik pergi ke Mekah dengan first class gaya kerajaan, itu tak betul lah tu. Sebab rakyat jadi mangsa. Ada pemimpin kononnya menegakkan agama tapi menyokongkan pentadbiran kerajaan kononnya menerjemahkan Islam. Tapi keadaannya ginilah keadaan, nak kata macam mana, di mana moral mereka. Jadi sebab itu kepada pemimpin UMNO dia kata dengarlah pesanan kami. Ini tujuan mereka. Mereka minta, dia kata kalau gitu keadaannya keluarlah segera dari Kerajaan Perikatan Nasional. Sebab majoriti rakyat dah benci pada Kerajaan Perikatan Nasional. Kerana segelintir sahaja yang ada dalam Parti Perikatan Nasional masih mempertahankan kerajaan ini. Atas pagar pun dah tengah-tengahan menolak Kerajaan Perikatan Nasional. Jadi jika kita keluar sekarang, kalau ada pilihan raya, kalaupun kita tidak mampu meraih kejayaan yang besar, tetapi sekurang-kurangnya kita tak puas hati kerana kita kalau kita kecundang, tapi kita adalah secara terhormat. Daripada menang dengan penuh kehinaan. Semua lapisan masyarakat sudah menolak Kerajaan Perikatan Nasional. Jadi tolonglah mereka ini hanya liability kepada UMNO, dia kata. PBM ini adalah liability kepada UMNO. Segeralah menarik diri dari Perikatan Nasional. Dan hari ini pula saya tiba-tiba tengok dalam wall yang pasal layak dalam media sosial sebuah video. Itulah ini memaparkan seorang individu. Dipercayai beliau adalah ahli Dewan Undangan Negeri yang memasuki hotel bersama dengan seorang wanita. Gebu pula tu. Wanita sebut ini video itu berdurasi sekitar 6 saat, itu menunjukkan individu berkenaan dipeluk oleh wanita, dan wanita sebut dalam keadaan nampak macam mabuk lah, mana baru keluar daripada pusat hiburan. Tak tahulah, tapi ada mengatakan bahawa ini berlaku dalam bulan lepas. Tapi bila keluar dalam bulan puasa ni, saya tak tahulah. Wanita yang dipercayai dalam keadaan mabuk memaut bahu lelaki berkenaan untuk ke bilik hotel. Dah pergi bilik hotel untuk apa? Dan lelaki tersebut adalah wakil rakyat, ahli Dewan Undangan Negeri, pemimpin muda, dan juga susah politik kepada seorang menteri. Jadi dengan jawatan begitu nampak Astaghfirullahaladzim. Jadi kita mohonlah agar pemimpin-pemimpin yang sentiasa melakukan soal integriti dan islah dalam kepimpinan negara segera membuat siasatan serta mengambil tindakan yang sewajarnya. Ya tak boleh lah dia kata seorang yang bergelar setiausaha politik kepada menteri kanan dan menjadi wakil rakyat berada dalam keadaan yang cukup memalukan. Itu keadaan sekarang saja. Okey saudara, relax dulu. Saya ingat kita buat lawak minggu ni. Ni baik. Saya nak tenangkan fikiran saya. Jangan marah. Kita ada masanya. Lawak minggu ini, puak-puak dalam kerajaan Perikatan Nasional ni memang jenis pelawak. Memang mereka jenis pelawak tahap gaban. Apa saja kenyataan yang dia buat mesti lawak lah. Antaranya bila dia kata bahawa Parti Perubatan Bersatu bersedia untuk memberi jawatan Perdana Menteri kepada UMNO. Takkan lawak macam kita tu.
Bagai nak erak mereka mempertahankan kursi, tak mau adakan sidang parlimen, takut akan hilang kursi. Tiba-tiba dia kata PBM punya pemimpin sedia untuk memberi kursi Perdana Menteri kepada UMNO. Saya tahu. Pada datang seorang lagi, ini dia wujudkan satu lagi, dia kata dalam hari ini di kalangan pembangkang ada pula kluster bersungut. Dia kata lawak. Dia buat pelawak betul lah dia orang ni. Kluster bersungut pula. Katanya dia kata sering menimbulkan pelbagai sungutan dan kebejatan pimpinan kerajaan ini. Jadi agak-agaknya kita sarankan mereka supaya kajilah tentang moral pemimpin anda. Dan semalam lagi lawak, sekumpulan anak muda berkain pelekat, berkain batik, pergi berkerumun di bangunan parlimen, persekitaran kawasan parlimen, duduk buka puasa, tuntut supaya parlimen dibuka, darurat dihentikan. Pemimpinnya dia dipimpin oleh, saya nampak tu, Datuk Mukris, dengan kain pelekat. Saya ketawalah tengok benda itu. Ini memang saya geli hatilah kadang tu. Kerana bukan itu cara berjuangnya. Takkan pakai pelekat, kena bawa anak-anak muda, anak-anak dara lah. Semua berkain batik. Semua kain batik. Yang lelakinya semua kain pelekat. Apa matlamat kita tak tahu. Jadi saya kata ni berpelawak betul lah dia orang ni. Cukup lah. Sebab itu ada tu lawak yang saya kirim. Saya nak baca supaya kita gelak, supaya kita senyum. Ini lawak, ini konon-kononnya dalam para banduan. Jadi ini kiriman saudara Hasnan Sani dalam World Maya ni. Dia kata kalau dulu banduan dulu, banduan A akan bertanya, "Weh Mat, kau masuk sini apa kes?" Lepas tu dia pun jawab, "Kantoi, rompak bank." "Kamu pula apa hal kamu buat?" "Gua cabut orang baik." "Lu apa hal?" tanya gua. "Apa hal tu apa hal lah duduk dalam ni." "Bunuh orang." Itu dalam tahanan penjara. Dulu. Sekarang banduan tahun 2021, bila pergi di kalangan mereka tanya, "Weh Mat, kau masuk sini apa kes?" Dia pun jawab, "Jual burger." Kerana jual burger masuk penjara. Kemudian, "Kau pula kenapa?" "Gua tak scan My Sejahtera baik." "Lu apa hal?" Tanya gua. "Apa hal tu? Kenapa pula kau tanya aku duduk kat dalam ni?" Dia kata, "Aku buat benda haram." Cincau lalu. "Benda apa lu sudah bikin?" "Aku balik kampung." Ini lawak yang anak-anak muda sekarang ni, mereka bijak mencipta lawak-lawak jenaka sebegini, membuatkan saya tersenyum. Akhirnya dia kata dia pun masuk ke dalam. Kerana mereka tak mampu nak bayar denda RM50,000, RM10,000, masuk ke dalam. Kenapa? Kerana balik kampung. Sebab adanya arahan kalau balik kampung kena tahan. Saudara, okeylah, itu lawak-lawak saudara ya. Jangan kita lebih-lebih sangat. Saudara ya. Saya teringat ada satu kiriman daripada Datuk Saudara Azmi daripada Kelantan dan mengirim kiriman saya pada saya, ini perlu kita hayati. Iaitu pesan almarhum Tun Abdul Razak yang kini sudah dilupakan. Saya merasakan pesanan daripada almarhum itu sudah pun dilupakan oleh warga, pegawai kerajaan, oleh pimpinan politik. Almarhum Tun Razak ketika menjawat jawatan sebagai Timbalan Perdana Menteri pada tahun 1967 pernah mengungkapkan dan berpesan serta menasihati kalangan penjawat awam supaya jangan izinkan diri mereka dikawal oleh ahli politik. Katanya sebagai warga civil servants atau kaki tangan awam, semua penjawat awam harus berani, tegas dalam melaksanakan tugas tanpa sebarang keraguan atau rasa takut sama ada untuk bersuara ataupun bertindak. Kerana kata almarhum Tun Razak, masa depan kehidupan demokrasi di negara kita berada di tangan penjawat awam yang tidak akan mencampuri urusan politik atau boleh diperlakukan secara sembrono oleh orang-orang politik. Puan Aizah memang tadi kelakar. Yang ini kenyataan serius daripada almarhum Tun Razak. Kaki tangan awam tidak sepatutnya tertakluk pada orang politik. Sama ada dia wakil rakyat ke, sama ada dia menteri ke, dia timbalan menteri pun tak perlu nak layan sangat-sangat. Anda laksanakan tugas dengan baik. Ini yang berlaku sekarang bila yang akan saya sentuh sebentar nanti. Sebab saya melihat kadang-kadang begini,
saya menyatakan dalam firasat saya bukan ahli nujum, firasat saya, kerajaan Perikatan Nasional akan menghudung. Sebab kerajaan politik kerajaan Perikatan Nasional semakin merosot. Sejak habis saja Pilihan Raya Negeri Sabah, ia merosot apabila sudah terkait menjadi isu kayangan versus marhain. Ia sudah meretasi politik partisan. Kalau pasca Pilihan Raya Sabah, orang masih boleh salahkan politik partisan, terutama Pakatan Harapan dan Warisan yang menggatal-gatal nak adakan Pilihan Raya Negeri. Tapi isu kayangan versus marhain akan mengheret non-partisan untuk bermain sentimen. Kalau dok rasa masih popular, itu namanya shock sendiri. Sebab kita melihat dalam bancian, kajian, Merdeka Center lah, kajian itu, kajian inilah, kononnya kerajaan Perikatan Nasional ni masih popular di kalangan pengundi-pengundi. Dia sebab dia kata sekarang ni, pembangkang tak perlu buat kerja lebih. Cukup dengan menunggang isu-isu yang ada pada hari ini untuk memenangi hati pengundi dalam PRU 12 nanti. Pengundi dah tak pandang sangat pun kehebatan untuk menaikkan harga sawit ke kehabitan itu dan ini. Malahan macam saya katakan, para pengundi tidak lagi terpikat dengan sekampit beras, sehelai kain pelekat, sehelai kain batik dan seuncang harapan. Tak ada dah. Yang mereka mau lihat, saudara rahsia negara pun banyak yang bocor. Benar. Ini keraguan di kalangan warga net dan luar rakyat semuanya. Rahsia-rahsia negara boleh bocor, dan pimpinan masih tak dapat menyantuni. Dan ini kita bab masuk harta polis pun kena sakau. Saya hairan, kenapa orang dah tak takut lah. Dulu kalau nak sentuh, kalau satu benda itu milik pasukan polis, orang tak boleh usik. Tengok kereta polis, orang tak usik. Sekarang ni kereta polis boleh orang sapu. Motosikal polis boleh orang dah lembat dah dia orang. Terkejar-kejar pula polis. Penyamun dah tak rasa takut dah. Macam saya katakan semalam, di kawasan Larut, tanah itu tanah milik pasukan polis. Boleh bertukar milik pada orang lain untuk orang lain mengaut keuntungan. Tanah itu tanah polis. Dan pihak polis macam seolah tak bermain untuk menangani permasalahan ini. Sedangkan ada pegawai logistik di Bukit Aman. Tapi persoalannya, apakah pegawai-pegawai logistik di Bukit Aman ini tahu? Apakah mereka telah meneliti di mana letaknya hartanah-hartanah milik pasukan polis? Kerana ada ketua jabatan logistik. Kalau benda itu berlaku di Larut, tentulah di negeri Perak. Jadi ada ketua jabatan logistik Polis Diraja Malaysia kawasan Perak. Ada juga ketua bahagian logistik Polis Diraja Malaysia di daerah Taiping. Dan pegawai pejabat tanah daerah Taiping pun ada. Sepatutnya perkara ini tidak berlaku. Semalam saya lontarkan sedikit. Hari ini kena jelaskan bahawa sekarang ini adalah satu kartel baru ataupun kluster baru yang menjual tanah-tanah milik reserve kerajaan, khususnya Polis Diraja Malaysia. Memang pasukan polis mempunyai tanah yang cukup banyak. Sebab tanah-tanah itu direservekan untuk pembangunan, untuk didirikan, ataupun apabila ada bangunan pejabat baru, maka yang lama itu tinggal. Tapi kekal milik Polis Diraja Malaysia. Di sinilah yang semalam saya nak tebuk sekali lagi. Dan hari ini saya nak tekankan supaya pegawai logistik segera berhubung dengan pengerusi ataupun unit pembangunan di koperasi pasukan polis. Saya dipahamkan koperasi pasukan polis ni tidak mempunyai dana yang besar kerana perniagaan mereka terbatas. Apakah hanya dengan minta sedekah, minta derma sana, derma sini. Bila datang hari polis, pergi minta derma, setengah tu masuk kantung untuk koperasi polis, setengah tu untuk tabung kebajikan polis. Sedangkan pasukan polis mempunyai hartanah yang cukup bernilai. Tanah mereka ada di Alor-Star. Cukup cantik tanah itu. Saya tahu di tengah-tengah kota raya Alor-Star. Ada di Pulau Pinang. Di tengah-tengah yang berhampiran pula dengan Komta. Sebab kalaulah bangunan ibu pejabat polis itu tak diguna pakai, ada bangunan baru, maka tanah itu lebih bernilai. Boleh sampai mencecah ratusan juta. Kalau dibangunkan, boleh mendapat pulangan yang baik kepada
ini apa saya kata tadi, koperasi polis untuk mendapat pulangan perniagaan yang baik, dan boleh diusahakan, boleh memberi peluang untuk orang lain juga turut berniaga. Itu di Pulau Pinang, berhampiran dengan Komta. Begitu juga di Bukit Mertajam, di seberang ni ada banyak tanah-tanahnya. Begitu juga di Ipoh. Kalau saudara pergi ke Ipoh, berhampiran dengan kereta api Tanah Melayu di Ipoh, stesen kereta api. Banyak kawasan lapang. Adalah bangunan tu, dan di tengah-tengah bandar Ipoh tu ada, tak silap saya, ada 3 kawasan. Dan kalau dibangunkan oleh koperasi, maka ia boleh mendapat pulangan yang baik. Jadi kenapa disakau tanah di Larut, di kawasan Taiping? Kenapa? Dan boleh dimajukan, tak perlu bagi kat orang lain. Selangor pergi pula ke Selangor. Macam saya katakan semalam, sekarang ni ibu pejabat IPK Polis di Selat Shah Alam. Apa dah jadi di Kelang? Bagaimana juga dengan di Ceras? Bagaimana pula dengan di Selayang, di Rawang? Yang ada balai polis di Ulu Selangor, itu bangunan lama. Langsung tak terbela pun. Kalau tengok masa itu amat menyedihkan. Saya pernah berurusan dulu, waktu Datuk Seri Zahid Hamidi menjadi Menteri Dalam Negeri, dia mengundang saya untuk berbuka puasa sekali di ibu pejabat polis Ulu Selangor. Saya tengok di belakang, bahagian belakang dekat dengan surau tu, Allah, sedih. Tidak dimajukan, sedangkan dia berhampiran dengan ini pusat latihan polis. Saya risau nanti tanah-tanah milik dia pun kena sakau nanti. Itu yang ada di Ulu Selangor. Bagaimana dengan di Rawang? Bagaimana di Bangi? Dan pergi pula ke Negeri Sembilan, di Seremban, kemudian di Melaka, di Johor, apatah lagi. Banyak kawasan-kawasan. Semua ini milik tanah milik reserve untuk pasukan polis. Sepatutnya ada unit pegawai logistik di Bukit Aman kena buka balik plan. Jangan izinkan orang lain sakau. Janganlah. Saya ketawa bila tengok, takkanlah tanah milik polis pun kena sakau. Tu Rawang rumah mak ngah tu. Saya menyentuh perkara ini. Kenapa? Saya melihat, bila saya berjalan, saya perhatikan. Sebab saya kena ingat ya, sebab latar belakang saya juga pernah menjadi wartawan jenayah, yang selalu saya mendatangi ibu pejabat polis, berjumpa dengan ketua polis negeri, ketua polis daerah, untuk mendapatkan butiran-butiran. Ada berlaku rompakan dan sebagainya. Memang banyak. Dan sekarang ini kawasan tertinggal dan ada yang terbiak. Jadi itu keadaannya. Saya tahu ada pelayar bertanya saya, "Tok, jangan bercakap soal tanah polis je. Kenapa tidak dipertahankan dan tanah di Raut?" Saya setuju. Cuma saya katakan masanya untuk kita sekarang ni dalam bulan puasa ni, tak maulah kita nak. Masalah tanah di Raut itu tak selesai. Tanah Musangking di Raut masih belum selesai. Jadi sinilah letaknya pimpinan harus menyantuni semua harta tanah. Dan kebanyakan tanah-tanah ini adalah tanah milik tanah reserve Melayu. Begitu juga yang saya katakan 2 malam lepas di Kelantan. Ada kawasan nak dibangunkan. Tanah itu milik orang, tapi mereka mau menggunakan akta tanah, akta pembangunan. Carilah kawasan. Banyak di logik tu kau nak buat bangunan baru. Jadi kita harus mengharapkan supaya tidak lagi harta tanah milik pasukan polis disakau oleh mereka untuk mengaut keuntungan mudah. Memanglah tanah terbiak, orang pun tak tahu. Tapi yang menjaga logistik itu perlu. Pegawai logistik di Bukit Aman, pegawai logistik di daerah, di negeri-negeri perlu mengadakan persidangan mesyuarat, cari upaya macam mana, dan dipanggillah koperasi polis. Saya rasa machinery yang terbaik adalah koperasi polis. Dan koperasi polis boleh berhubung dengan warga bangsa kita yang nak berniaga, yang nak memajukan. Jangan pula di situ pula nanti ada elemen rasuah. Ini masalah besar saudara ya. Jadi ini begitu juga. Dan tentang satu kiriman saya, dia kata, "Assalamualaikum Tok," dia kata, "tempat saya dalam kawasan Teluk Gom di Pelabuhan Kelang. Ada satu balai raya yang dah lama digunakan, tapi telah pun dirobohkan dan diratakan." Dia tak pasti sama ada untuk apa ia diratakan.
Sekarang ni tanah tersebut telah jadi tanah persendian dan dibina tempat holier untuk simpanan lori-lori dan sebagainya. Ini juga satu pencemaran. Ini juga satu rampukan tanah di kawasan Teluk Gong, di Kelang. Kalau di kawasan Teluk Gong, kawasan itu nilainya pasarannya tinggi. Jadi mereka yang pemaju-pemaju ni, dia cari je kawasan Kedah. Saya melihat juga dekat sekitar kawasan rumah saya, dekat Kota Damansara, sekarang ni banyak kita melihat kedai-kedai yang menjual kereta-kereta terpakai. Banyak menggunakan tanah-tanah lapang. Apakah tanah itu milik tanah kerajaan atau milik persendian mereka? Jadi kalau boleh, kenapa pegawai-pegawai tanah tidak menyelesaikan masalah ini? Kita boleh tengok saja. Inilah akibatnya selama 60 tahun yang orang bercakap kenapa dulu kerajaan UMNO. Betul, saya kata bukan UMNO, pimpinan yang tidak menyantuni masalah tanah. Saudara, baik. Sebab itu saya melihat sekarang ni dakwaan Tan Sri Hamid Badur semalam dalam dia punya press conference-nya bahawa agenda scheme of things yang sedang berjalan ini telah pun terlaksana dengan baik. Sebab apabila kita digemparkan dengan butiran sidang media oleh Tan Sri Hamid Badur pada 30 April semalam, banyak menceritakan perihal dalam kerajaan Perikatan Nasional, seolah-olah ia menggunakan apa sahaja cara untuk mengekalkan kuasa mereka. Dan dakwaan ini amat serius, memandangkan ianya datang daripada mulut Ketua Polis Negara, pemimpin tertinggi dalam pasukan Polis Raja. Dan ia secara tidak langsung menggugat fungsi sebenar Polis Raja Malaysia. Jadi sepatutnya pasukan polis ini menjaga keamanan negara. Tapi dengan dakwaan itu, rakyat merasakan macam tak selamat. Merasakan tak selamat kerana negara berhadapan dengan suasana yang kucar kacir. Sebab itulah pemuda UMNO Kelantan menurut entry-nya sependapat dengan Dr. Ashraf. Dr. Ashraf Wajdi, dia kata Ketua Pemuda UMNO Malaysia siasatan segera dan serius daripada pihak Suruhanjaya Pencegah Rasuah hendaklah dilaksanakan secara tuntas. SPRM boleh memulakan siasatan dengan ahli-ahli Parlimen PKR yang lompat terlebih dahulu, seperti ahli Parlimen di Kuala Langat, Xavier Jayakumar, MP ahli Parlimen Julau, Larry Seng Wishin, ahli Parlimen Teberau, Stephen Chung Xiao Yun. Ketiga-tiga mereka ini melompat kerana apa? Apakah ada elemen ugutan? Kalau ada elemen ugutan, inilah dikatakan bahawa scheme of things sedang berjalan. Sebab kita tak mahu budaya melompat ini mencemarkan nama baik kerajaan, seolah-olah kita terima siapa saja yang bermasalah asalkan mendapat sokongan balas dalam undian Dewan Rakyat. Ini masalahnya. Justru itu Pemuda UMNO Kelantan mendesak supaya SPRM bertindak sebaik mungkin di atas kemungkinan 3 faktor sokongan utama. Itu pertama, kerana tidak tahan siasatan SPRM. Yang kedua, kerana tidak tahan dengan tekanan daripada lembaga hasil dalam negeri. Dan ketiga, kerana adanya habuan tawaran jawatan dalam kabinet ataupun GRC. Ini itu kiriman daripada saudara Nur Hariri bin Muhammad Noh, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Kelantan. Perlu disiasat. Dan kita melihat sekarang ni perang mulut antara saya nak lihat antara menteri dalam negeri dan Ketua Polis Negara tidak akan selesai. Sebab itu semalam saya minta kalau boleh Dato' Hamzah santuni selesaikan masalah ini. Sebab perang mulut antara menteri dan Ketua Polis benar-benar memeranjatkan warga. Hingga ada yang beranggapan seolah Bukit Aman dah tak aman lagi. Kita adalah warga cinta damai. Kita mesti berdiri teguh di belakang pasukan polis. Kita akan mempertahankan. Kita tak mahu ada elemen-elemen yang boleh merosakkan pasukan polis. Jadi cuma saya kata, cuma yang nasib baiknya Hamzah tak kata begini. Kalau dia kata saya sebagai Menteri Dalam Negeri terpaksa campur tangan dalam hal polis kerana kegagalan Ketua Polis Negara untuk mengesan di mana Jolo yang dijanjikan akan dibawa hujung tahun. Akhirnya abuk pun tak ada. Nasib baik tak cakap begitu. Kalau dia buat alasan begitu, kita bertempat juga. Tak, itu pandangan lah saya. Ya. Jadi ini Suruhanjaya Perkhidmatan Polis merupakan satu suruhanjaya ditubuhkan di bawah perlembagaan sahaja. Ia bermusyarat untuk kerja-kerja peningkatan pangkat. Tetapi yang hairannya, apabila Ketua Polis Negara menyatakan Suruhanjaya Perkhidmatan Polis tidak ada pejabat. Sebesar-besar Bukit Aman, ada bangunan tambahan baru, bangunan begitu tinggi, tak ada pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Polis.
Kalau mengikut kenyataan daripada Ketua Polis Datuk Tan Sri Amir Badun, saya pun terkejut. Sebab Suruhanjaya Perkhidmatan Polis adalah satu suruhanjaya yang paling penting, yang akan menentukan kenaikan pangkat para pegawai-pegawai bakal mentadbir pasukan polis Diraja Malaysia. Pejabat pun tak ada. Dan yang terbaru apabila ini saya melihat seorang peguam iaitu Saudara Mat Fitri Asmuni, dia menyatakan, ini pencerahan, dia menyatakan berdasarkan kepada akta polis pada aktanya, di bawah akta polis 1967, ketua polis negara tidak boleh bersara. Itu yang saya katakan sudah 2-3 minggu dulu, saya dah nyatakan semalam, dan ini disahkan oleh peguam. Dia kata berdasarkan akta polis 1967, ketua polis negara tidak boleh bersara semasa tempoh darurat masih berkuat kuasa. Itu yang peguam Saudara Mat Fitri Asmuni. Oleh itu beliau meminta supaya Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan Kerajaan Malaysia memberikan penjelasan mengapa berlakunya perlantikan ketua polis yang baru. Sedangkan Seksyen 15 Akta Polis 1967, Seksyen 15, malam saya dah baca dah, di bawah Akta 344, jelas menyebut, apa kata dia dari seksyen dia kata, tidak ada seorang pun pegawai polis boleh bersara semasa darurat masih berkuat kuasa. Dalam Seksyen 2 Akta 344 mentafsirkan pegawai polis adalah sebagai seorang anggota polis di Raja Malaysia. Dalam Seksyen 4 Akta 344 pula menyatakan bahawa pasukan hendaklah di bawah perintah ketua polis negara yang adalah seorang pegawai polis. Jadi artinya kalau beliau selaku ketua polis negara hanya boleh disandang oleh seseorang yang menjadi pegawai polis saja, ia tidak boleh dilantik dari kalangan orang politik atau siapa pun selain daripada seorang pegawai polis. Oleh itu jelas katanya pegawai polis yang ada dalam perkataan pegawai polis yang ada dalam Seksyen 15 Akta 344 tersebut turut merujuk pada jawatan ketua polis negara yang menjadi ketua pasukan kepada pasukan polis di Raja Malaysia. Sebab itu saya katakan, kita sekarang timbul tanya, 3 bulan nanti Tan Sri Amir Badun akan berhenti. Dan kabarnya Tan Sri Akil telah pun diumumkan sebagai ketua polis yang baru. Sedangkan kalau mengikut di bawah Seksyen 4 Akta Polis, dia tak boleh berhenti. Dia hanya boleh berhenti setelah darurat ditamatkan. Jadi kalau nak suruh dia berhenti, tamatkan darurat. Itu boleh. Selagi darurat itu berkuat kuasa, selagi itulah ketua polis tak boleh berhenti. Malahan pegawai-pegawai polis pun tak boleh berhenti. Ini gambaran yang saya dapat lah. Jadi kita dengar apa kenyataan daripada mantan ketua polis negara, iaitu yang bagi Tun Hanim Omar. Kata Tun Hanim Omar, Datuk Seri Hamzah sebagai Menteri Dalam Negeri tidak punya kuasa mentadbir PDRM. Pasukan polis ialah di bawah arahan dan kontrol ketua polis negara. Ini termaktub dalam Akta Polis 1967. Ini dan pengerusi SPP Suruhanjaya Perkhidmatan Polis langsung tiada kuasa terhadap pasukan polis. SPP iaitu ahli-ahli SPP yang bersidang di bawah pengerusinya mempunyai kuasa yang terhad terhadap pegawai-pegawai polis, iaitu untuk pelantikan, penempatan, pemangkuan dan tata tertib pegawai polis. SPP ini Suruhanjaya Perkhidmatan Polis, tiada kuasa memberi arahan kepada IGP, Ketua Polis Negara, tentang tugas-tugas hakiki, apatah lagi kepada anak buah IGP di belakangnya. Jadi pengurusi SPP ini dia tak boleh, kau kena buat begini, tak boleh bagi arahan. Ataupun kalau ketua polis dah ikut, dia kena dibagi arahan ikut orang nombor 2, nombor 3, nombor 4. Tak boleh. Sebab itu dilihat seperti mencampuri urusan polis. Jadi pendek kata, Menteri selaku pengurusi SPP tidak ada hak nak menyuruh IGP dan anggotanya melakukan apa-apa yang mereka tak dibenarkan oleh undang-undang melakukannya, atau tidak melakukan apa-apa yang mereka dikehendaki undang-undang melakukannya. Dan hanya IGP boleh menentukan prioriti terhadap sebagai tugas. Jadi beliau berpendapat perkara pertukaran dan kenaikan pangkat seseorang pegawai polis yang dicadangkan kepada SPP ialah perkara sulit, yang tak boleh didedah kepada pihak yang tidak berhak, sehingga SPP telah mengumumkan keputusannya. Jadi pengurusi SPP
kadang-kadang tersilap kalau dia membincangkan dengan pihak yang tidak berhak. Pengurusi SPP tersilap juga menggunakan asal-usul seorang pegawai polis sebagai alasan pertukaran atau kenaikan pangkat. Sebab kita dengar dalam video tape tu, memang Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri ada menyebut budak-budak kita, dia pun asal budak kaya, tak boleh disebut. Ini adalah rahsia dalam mesyuarat saja. Jadi ini pelanggaran ini. Jadi sebab tu saya katakan pada Dato' Seri Hamzah kena segera menyelesaikan masalah. Tidak menimbulkan persepsi masyarakat yang terlalu buruklah kepada pasukan polis ni. Jadi kalau tak silap kita hanya 14 perkara saya terdapat dalam laporan sulit seorang pegawai kanan polis sebagai penentuan kesesuaian kenaikan pangkat dan penempatan pegawai-pegawai kanan polis. Itu kenyataan daripada Tun Hanif Mohamad, seorang mantan ketua polis yang begitu berwibawa, yang meninggalkan jasa yang cukup besar pada negara. Dan pasukan polis sewaktu ditadbir berada di bawah pemerintahan beliau menjalankan tugas dengan begitu baik. Kemudian jangan lupa saya dapat menerima juga tentang kenyataan Tan Sri Musa Hassan, juga mantan ketua polis negara. Elok kita santuni, tapi saya nampak macam ada percanggahan sikit, tapi kita dengar elok. Saudara Rosli Musa ni bak kata cerita Piramli, abangnya pun kita boleh kontrol. Ini kan timbalannya. Cerita Piramli dah Saudara Rosli Kata Tan Sri Musa Hassan, bekas Ketua Polis Negara, Tan Sri Musa menolak dakwaan Tan Sri Abdul Hamid berwujud campur tangan politik dalam urusan pelantikan Ketua Polis Negara. Dia kata tak mungkin, dia tak percaya benda itu berlaku. Kerana beliau menegaskan Tan Sri Abdul Hamid tidak sepatutnya menimbulkan isu kononnya wujud campur tangan politik dalam pelantikan Datuk Seri Akhil Sani Abdullah Sani sebagai Ketua Polis Negara. Tidak timbul soal campur tangan politik dalam pelantikan Ketua Polis Negara, kerana Menteri Dalam Negeri selaku pengurusi selanjutnya pasukan polis berhak menentukan siapa calon sesuai untuk jawatan nombor 1 dan polis berkenaan. Itu kenyataan daripada Tan Sri Musa. Nama individu berkenaan kemudiannya akan dikemukakan kepada Perdana Menteri dan dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong bagi mendapat perkenan bagi pelantikan Ketua Polis Negara baru seperti termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Jika kita tak mahu lagi Menteri Dalam Negeri campur tangan katanya dalam pelantikan dan kenaikan pegawai kanan polis, maka kerajaan kena pindahlah Perlembagaan Persekutuan bagi membolehkan individu lain termasuk hakim atau bekas hakim dilantik sebagai pengurusi SPP baru. Itu kenyataan daripada Tan Sri Musa. Jadi nampak ada percanggahan. Jadi sebab saya katakan ni, keadaan tidak begitu tentram. Puncanya apabila ada perbelahan. Jadi berserabutlah. Kementerian Dalam Negeri berserabut. Sebab itu saya lihat saudara Arif Faizal Makno di antara kita saya, dia kata belum lagi reda isu berkenaan Kementerian Kesihatan Malaysia dan Kementerian Pendidikan Malaysia. Kini timbul pula isu baru apabila Datuk Seri Hamid Badu dalam satu majlis telah secara terbuka membongkar campur tangan Menteri, kemudian ada Menteri KDN dalam PDRM, Pasukan Polis Diraja Malaysia. Menurut Datuk Seri Hamid, sikap Menteri KDN yang mencampuri urusan dalam menentukan pelantikan pegawai PDRM adalah amat mengecewakan serta boleh menjadi punca wujudnya perpecahan atau berpuak-puak dalam Pasukan Polis Diraja Malaysia. Jadi kenyataan itu adalah bukti kukuh untuk rakyat menolak Kerajaan Perikatan Nasional dalam pilihan raya yang akan datang, demi untuk memastikan tidak lagi wujud budaya campur tangan politik, demi memastikan pihak ini memiliki kemampuan untuk terus berkuasa. Pendedahan terbuka yang memberi petunjuk jelas betapa wujudnya kerosakan serius dalam sistem pentadbiran negara disebabkan campur tangan politik oleh Menteri Dalam Negeri selama ini. Bahkan adalah tidak mustahil sekiranya besar kemungkinan berlaku penyalahgunaan kuasa dari kalangan ahli politik yang menggunakan pihak badan berkuasa dalam menekan musuh-musuh politik mereka. Ini yang kita tak mahu. Kita tak mahu, kita nak berpolitiklah secara matang. Tak kisah saudara mewakili parti apa saja. Saudara boleh jadi parti Keadilan, saudara boleh parti UMNO, saudara boleh mewakili parti PBN, saudara mewakili parti PAS, apa saja. Tapi jangan sekali-kali menggunakan elemen buat kuasa. Jangan gunakan elemen lembaga hasil dalam negeri untuk menekan. Kalau tak ikut, tak sokong, maka lembaga hasil dalam negeri akan menghantar saman berhubung dengan cukai, taksiran cukai yang tak dibayar dan sebagainya. Ataupun menggunakan jabatan immigration, jabatan berkuasa, ataupun custom, ataupun pihak polis, buat imah sekalipun dengan tentera.
Sebab dalam pasukan tentera dia punya MIO, Military Intelligence Officers-nya. Jadi kita tak mahu pula tiba-tiba dengar pula nanti ada pula menteri mencampuri urusan ini, gunakan MIO ni untuk menekan pemain-pemain politik. Sebab itu berkali-kali kita katakan negara kita mengamalkan separation of power, executive, legislative dan judiciary. 3 ini perlu dipertahankan. Negara kita ini adalah negara rule of law, bukan negara law of the jungle. Jadi dalam keadaan begini, saya amat mengharapkan pasukan penguat kuasa tidak diizinkan untuk menekan mana-mana pihak. Kalau dia pembangkang, biarlah dia pembangkang. Sebab dalam elemen demokrasi perlu ada pembangkang. Di Singapura dulu satu ketika tak ada parti pembangkang yang menang, terpaksa dikreatkan jawatan pembangkang supaya ada check and balance. Kalau tak ada pembangkang susah juga. Jadi pembangkang ini perlu kita santuni, bukan untuk kita tekan. Apa yang berlaku di negara kita, kadang-kadang kita melihat bahawa ada pembangkang yang ditekan macam-macam. Ini yang tak baik. Sebab itu kadang-kadang suasana itu pimpinan melakukannya parti yang rosak, parti yang mendapat buruk. Saya tak setuju kalau ada pimpinan-pimpinan UMNO menggunakan elemen-elemen polis, menggunakan elemen tentera, menggunakan elemen lembaga asing dalam negeri untuk menekan musuh politiknya. Apa yang dihadapi oleh Datuk Seri Najib sekarang ni adalah pendakwa terpilih. Apa yang dapat dialami oleh Datuk Seri Zahid, pendakwa terpilih. Apa yang dialami oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, juga pendakwa terpilih. Dalam keadaan begini, kita tak mahu. Politik, kita mesti berpolitik secara anak jantan, secara matang. Sebab rakyat hari ini sudah faham. Rakyat tahu perangai orang politik. Cuma saya tak setuju kalau saudara mengatakan UMNO yang salah. Jangan. UMNO parti perjuangan. Dia jelas. Jadi siapa saja pemain-pemain, pemimpin yang mentadbir UMNO itu perlu jelas faham. UMNO adalah perjuangan untuk rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Lain tak ada. Sebab itu kalau nak bertanding apa jawatan pun silakan. Tapi jangan gunakan elemen-elemen. Jangan gunakan pasukan polis, special branch, gunakan askar, gunakan lembaga asing dalam negeri, gunakan pula ini pihak penguat kuasa, biar mereka laksanakan tugas mereka. Jangan kita menggunakan mereka sementara kita berkuasa. Besok bila kita tak berkuasa macam mana? Sebab itu saya tunggu pilihan raya ni. Adalah beberapa orang menteri itu nanti tak kena gaya ni, kena sembung dengan saya. Sekarang ni mereka berkuasa, okeylah. Buatlah kamu ada kuasa. Tapi jangan lupa, yang betul-betul berkuasa di dunia ini tidak lain dan tak bukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bersamalah kita menanti kehadiran malam Lailatul Qadar agar negara kita ini ceria dan kembali seperti mana yang dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi malam esok.